Kita sambung pembacaan suratul Hujurat. Kita telah membaca pada bulan yang lepas pada ayat yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 insya-Allah. Kita ulang balik daripada ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiq, jika datang kepada kamu orang-orang yang fasik, binaba'in, dengan membawa berita, fatabayyanu, maka hendaklah kamu meneliti, antusibu, agar kamu tidak menimpakan musibah, qauman bijahalatin, kepada sesuatu kaum dengan sebab kejahilan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, bila keadaan demikian boleh menyebabkan kamu menyesal di atas perbuatan kamu. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengutip zakat di satu kampung. Tetapi membawa berita kepada Nabi mengatakan bahawa penduduk kampung ini tidak mahu membayar zakat, malah hendak membunuhnya pula. Maka Nabi pun mengutuskan Khalid ibn Walid dengan beberapa orang tenteranya untuk memerangi penduduk kampung ini. Bila Khalid ibn Walid sampai, tiba-tiba penduduk kampung melayan Khalid dengan begitu baik. Malah mereka bertanya pula, mana dia utusan Rasulullah yang datang nak kutip zakat? Dulu dia datang nak kutip zakat, bila kami cari dia lari balik. Kami pun baliklah rumah. Rupa-rupanya kawan tadi ni tak kutip zakat. Dia ingat orang sana nak halau dia, orang sana tak suka dengan dia. Dia pun balik bagi tahu dekat Nabi, dia nak kena bunuh. Maka Nabi ni pun hantar Khalid ibn Walid, suruh siasat. Jadi di sini tuan-tuan, kalaulah Nabi suruh saja serang kampung, tangkap mereka, bunuh mereka kerana enggan membayar zakat, akan membawa kepada kekesalan, bawa kepada penyesalan. Sebab itu dalam ayat ini disuruh siasat. Asalkan apa-apa berita yang kita dengar, siasat. Sekarang ini kita duk buat SMS layan, sebarkan nama ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mulk, sebarkan kepada 9 orang yang lain, anda akan mendapat rezeki yang murah. Sebarkan. Kita pun sebar pula. Saya bercerita pula, ketua bantuan ke Gaza mengatakan bahawa hendaklah kita sebarkan benda ini. Kalau betul tak apa juga. Ini tak betul. Yang bantuan tu mudah balik ke Malaysia dah pun. Pasukan Mercy Malaysia diserang, 19 orang terbunuh. Sebarkan. Apa sangat dengan 5 sen sekali kita SMS. Yang kayanya syarikat telekomunikasi. Mana ada Mercy Malaysia pergi lagi, dah balik dah. Rachel Corrie pun dah balik. 6 orang pun dah balik. 12 pun dah balik. Dah buat roadshow ceramah dah sekarang ni. Mana ada pergi hantar lagi bantuan. Kita pula dapat SMS mengatakan bahawa ada pula kena serang pula. 19 orang mati pula. Yang terbaru ni pula. Sebarkan. Kerja kita ialah sebarkan. Ketua kumpulan Hamas meminta kepada seluruh umat Islam membacakan Qul Huwallah 3 kali. Memohon kepada Allah untuk membantu mereka dalam perjuangan. Sebarkan. Yang kaya, syarikat telekomunikasi. Yang ini Allah Ta'ala suruh kita siasat. Apa-apa benda, berita pun siasat. Walaupun yang datang itu daripada ustaz, walaupun yang datang daripada tok guru, walaupun yang datang daripada ulama' sekalipun. Sebab sini yang disuruh siasat ialah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu Pak, tengok muka tiap-tiap hari Nabi. Malah dia menjadi utusan Nabi, wakil Nabi. Tuan-tuan ingat senang ke orang yang nak dilantik untuk menjadi wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan semua orang dapat jadi wakil Nabi.
Umar Al-Khattab tu punya rapat dengan Nabi, tapi Nabi tak pernah lantik dia sebagai wakil dia, sebagai governor dia. Yang Nabi lantik Ali bin Abi Talib. Abu Bakar pun tak pernah dilantik sebagai wakil. Bukan nak menafikan kelayakan Abu Bakar atau Umar, tetapi Nabi Muhammad melantik seseorang untuk membuat sesuatu kerja berdasarkan kepada kebolehan dan kemampuan masing-masing. Kalau orang kepercayaan Nabi pun Allah kata fasik, siasat orang ini, takkan kita yang bukan sahabat Nabi, baru setakat ustaz kampung, baru setakat tok guru biasa, apa ada. Jadi jangan apa yang saya cakap terus tuan-tuan percaya, siasat dulu. Tetapi kalau ianya berbetulan dengan Quran, bila berbetulan dengan hadis, silakan. Jangan duk siasat lah. Tapi kalau ianya betul ke ustaz ni, betul ke, tak salah kita siasat. Di sini menyuruh siasat, fatabayanu, menapis, bukan menolak, bukan terus menolak, bukan terus menerima. Yang disuruh ialah menapis. Betul ke? Salah ke? Tak boleh ke? Macam mana cerita ke? Kita sekarang dah ada telefon, kita sekarang dah ada SMS, kita dah ada email. Banyak benda yang kita boleh tanya direct. Kenapa kita tak tanya? Jangan kita tuduh yang bukan-bukan. Ada orang datang tanya saya, ustaz, betul ke Ustaz Haris ni kahwin dua? Saya kata, mana saya tahu? Saya tak tahu. Tanya Ustaz Haris lagi, segan lah ustaz ni. Saya kata, mana saya tahu? Saya tak tahu. No comment. Kalau dia kahwin dua, salah apa? Bukannya haram. Yang haram zina. Kemarin saya forum dengan Ustaz Haris. Anak nak tanya ustaz ni, dia orang tanya, ustaz betul ke kahwin dua? Fitnah, kata dia. Mana ada nak kahwin dua? Selesai lah. Berapa banyak orang duk fitnah dia. Entah jawab macam inilah. Kalau anak mampu kahwin, apa masalah? Kita hari ni heran tuan-tuan. Yang zina tu biasa. Yang kahwin tu luar biasa pula. Patutnya bila kahwin, alhamdulillah, naikkan masjid lagi. Dirikan banyak masjid lagi. Ini tidak. Bila kahwin jadi bising, jadi kecoh. Yang zina tak kecoh pun. Biasa ustaz. Apa hari ni berlaku? Bila mengandung buang. Asyik buang mengandung budak. Buang. Biasalah ustaz, apa nak buat akhir zaman. Biasa pula. Bila menikah luar biasa pula. Ini pelik. Dalam ayat ini Allah Ta'ala suruh kita siasat. Apa-apa benda pun siasat. Antusibu qauman bijahalah. Mungkin bila kamu terus percaya, kamu akan menimbulkan satu musibah kepada orang lain. Menyusahkan orang lain. Akhirnya fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya kamu menyesal apa yang kamu buat kepada mereka. Dengan sebab berita-berita fasik yang kita dengar. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Dalam surat khabar, dalam televisyen, berita, dalam radio, dalam majalah-majalah, dalam ceramah-ceramah, dalam apa juga yang kita dengar, yang kita dapat maklumat, tolong siasat. Kalau tak mau siasat, jangan ambil berat. Jangan ambil tahu. Jangan ulas. Duk diam-diam sudah. Tak ada kuasa saya nak siasat-siasat ustaz. Saya bukannya edisi siasat. Saya bukan Karam Singh nak siasat-siasat ustaz. Tak ada kerja saya ustaz. Kalau tak ada kerja, duk diam-diam. Jangan ulas, jangan sibuk-sibuk, jangan menyibuk-nyibuk untuk menghuraikan sesuatu benda yang bukan pengetahuan kita. Yang bukan dalam ilmu kita, yang bukan dalam bidang kita. Jangan kita sibuk cakap. Masalah kita sekarang ni, kita tak tahu, kita tak tahu, kita tak tahu. Dan kita buat macam kita tahu. Akhirnya kita akan jatuh kepada fasik. Bukanlah sahabat Nabi tadi fasik, bukan. Tetapi itu perangai-perangai yang membawa kepada kefasikan. Dan semua orang ini ada sifat fasik, semua ada. Semua ada. Nak datang kuliah, jom datang kuliah, pergi besok kuliah subuh, Allah tak dapat dah. Pukul 8 saya ada hair. Padahal bukannya ada hair pun, saja malah datang. Itu fasik. Sebab bohong. Semua orang ada. Kadang-kadang ustaz dia nak menokok nambah, nak bagi cerita dia sedap, dia tokok tambah lagi. Fasik juga. Walaupun Quran depan meja dia, atas meja dia. Sebab itu kena siasat. Benda yang melibatkan orang, benda yang melibatkan orang lain, bawa berita tentang orang lain, siasat. Kalau dia bawa cerita tentang dia sendiri, tak apa. Tuan-tuan, saya kahwin 4, lantak kamu lah. Tapi kalau dia cerita pada orang lain, tuan-tuan jaga, dia tu rogol orang. Tuan-tuan jaga-jaga, dia tu bom orang, siasat dia. Tuan-tuan jaga-jaga, dia tu lewat orang, siasat.
Kalau tak nak siasat, duduk diam-diam. Lantaklah, aku tak nak dengar, aku tak nak siasat. Jangan ulah. Tetapi kalau tuan-tuan dengar dia cakap, terus tuan-tuan ulah, maka tuan-tuan mungkin akan jatuh kepada fasik. Yang ni yang saya minta sangat-sangat. Hari ni tuan-tuan ni macam-macam berita yang kita dengar.